apa saja yang bermain di fikiran saya, apatah lagi apa yang saya tuturkan, dan apa yang didengar oleh semua yang saya muliakan agar jauh daripada sebarang tipu daya syaitan. Maka saya memulakan dengan lafaz A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Dan saya yakin saya dan tuan-tuan hadir mengharapkan rahmat dan berkat dari Allah. Maka kunci kepada rahmat dan berkat itu ada pada satu kalimat yang Allah minta sangat kita selalu memulakannya ketika memulakan apapun pekerjaan. Maka saya memulakan majlis ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita hidup di alam ini, Allah sebelum mencipta alam, Allah mencipta peraturan-peraturan alam. Disebut sebagai sunnatullah. Salah satu daripada peraturan yang kita terlepas pandang ialah Allah menetapkan sesiapa yang hendak sesuatu, dia kena beri terlebih dahulu. Kalau dia nak sesuatu, dia kena beri terlebih dahulu. Maka Allah pula mengajar kepada kita bagaimana cara memberi untuk menerima dari Allah. Dan tidak ada perkara yang lebih agung yang kita berikan pada setiap masa melainkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga di mukaddimah ini saya nak mengajak kita melepaskan daripada sanubari kita puji-pujian yang tak terhingganya ke hadrat Allah. Dan saya nak ajak kita menyebutnya bersama-sama insya-Allah dalam majlis ni. Boleh ke? Allah baik, sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan. Jadi cuma tuan-tuan ada sikit alhamdulillah ni dia ada cara sebut yang Allah akan nilai yang kita sedang memuji sebenar-benarnya Allah. Saya tak nak betulkan cara bacaan sebab Masya Allah surau pun bukan surau biasa ni, namanya surau azim. Maknanya kalau compare tu surau tempat saya kalahlah tuan-tuan ya, sebab azim ni makna surau yang agung. Jadi takkanlah nak betulkan cara sebutan alham. Itu saya tak risau langsung. Cuma tuan-tuan kadang-kadang kita menuturkan kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian. Dan pujian ini setiap kali seorang itu menuturkannya, dia kena dengan wajah yang betul-betul puas, senyum dan gembira. Kalau saya nak memuji tuan pengurusi majlis lah contohnya kan, tapi muka saya masam. Pengurusi ni bagus orang dia. Tuan-tuan confused kan? Dia tu marah ke puji? Jadi sebab tu bila kita puji Allah, tuan pengurusi majlis kita ni seorang yang Masya Allah tutur katanya tersusun, pandai mengambil hati, kan senyum. Baik, boleh tak tuan-tuan kita cuba sebut insya-Allah dengan cara terbaik kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi daripada hati dengan jujur, disertakan dengan senyuman paling manis. Boleh ke? Baik. Tak tuan-tuan macam tak ada nak senyum lagi tu, macam tak apa. Macam mana nak sebut Alhamdulillah tiba-tiba kan, berubah. Baik, boleh insyaAllah. Baik, jom kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selepas ini, setiap kali kita nak memuji Allah, walaupun mungkin kita baru bangun dari tidur ya, kita bangun tidur, ucapan mulut kita pertama Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebut saja Alhamdulillah, kita berikan senyuman walaupun kita punya lampu tak buka lagi.
kan? Sebab kita bukan puji lampu, kita puji Allah tak kira dalam gelap, dalam cerah, tapi kami nak mengekspresikan perasaan memuji sebab terlampau hebat Allah itu. Baik, saya nak tutup mukaddimah ini pastinya dengan selawat pada Nabi. Sebab mukaddimah hidup kita ta'awuzan, basmalah, hamdalah, selawat, salam. Sempurnalah sebuah mukaddimah insya-Allah. Marilah sama-sama kita mengucapkan salatan wasalaman daimain. Apatah lagi tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang perjalanan agung, dia refer kepada perjalanan agung Rasulullah. Jadi marilah kita dengan penuh rasa cinta kasih kita kepada Nabi, rasa benar-benar sayang kepada Nabi, rasa sangat-sangat mengharapkan syafaat Nabi. Saya kebetulan minggu sudah balik daripada umrah, dan ramai yang pergi umrah saya mengingatkan, kalau tuan-tuan kan ingat, cuba ingat, recall balik kita pergi umrah, masa ziarah maqam Nabi kita masuk ikut babus salam. Berjalan, kita toleh kat kiri, Raudhah, tak boleh masuk. Tetapi jalan lagi, maqam Rasulullah. Betul kan tuan-tuan? Baik, saya nak kita undur sedikit. Sebab orang yang keluar daripada Raudhah, dia lalu pintu, pada pintu tersebut ada tercatat di copper, di tembaga, dan tertempel di tembaga tersebut yang pertama perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak bagi tahu kita yang berada di surau Azim ni, itulah Nabi kita dengan kita. Nabi kita dengan kita, masya-Allah. Apa tertulis di situ? Tertulis di situ adalah syafaati wajabat li ahlil kabair min ummati. Dan kalau kita lalu kita tengok, ya Allah, kita sakit nak bagi salam pada Nabi, tapi kita rasa masya-Allah. Sebab malam ni kita nak cerita tentang kekasih Allah itu, dan kita nak bawa pengajaran insya-Allah. Apa Nabi kata? Syafaat aku tetap akan ada walaupun umatku itu melakukan dosa besar. Nabi ni berjuang, janganlah buat dosa, janganlah syirik, janganlah buat dosa, janganlah buat dosa. Tetapi Nabi sebut, bukan suruh kita buat dosa, tetapi Nabi nak bagi tahu, wahai pendosa, wahai umat aku tetap akan bela engkau, aku akan tetap tolong engkau. Sebab Nabi ni, masya-Allah, kita rasa hairan tentang kasih sayang yang ada dalam hatinya. Sebab tu malam ni bila kita nak selawat, kita selawat pula membalas kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita pergi tuan-tuan Madinah ni, kita pergi ke perkuburan Baqi'. Kita jalan lagi lebih kurang 400 meter, kita jalan lagi ke depan, kita akan jumpa satu masjid. Nama masjid itu Masjid Syukur. Nama masjid itu Masjid Sujud. Kenapa dinamakan Masjid Syukur? Kenapa dinamakan Masjid Sujud? Kerana di masjid itu Nabi sujud, disaksikan oleh Abdurrahman ibn Auf, terlalu lama sujud sampai cemas. Abdurrahman bin Auf menggelisah, dia tengok Nabi sujud tak bangun-bangun, tak bangun-bangun, lama Nabi sujud, baru Nabi bangun. Nabi mendapati Abdurrahman ibn Auf dalam keadaan pucat, dalam keadaan risau. Nabi tanya, kenapa engkau pucat dan risau wahai Abdurrahman ibn Auf? Ya Rasulullah, sebenarnya aku takut engkau dicabut nyawa sebab engkau tak bangun-bangun. Maka kata Nabi, wahai Abdurrahman, tahu tak kenapa aku sujud begitu lama? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jibril datang bagi tahu padaku. Sebab Nabi datang daripada Aliyah. Kita biasa beli ajwa Aliyah tu kan? Aliyah tu tempat tinggi di Madinah. Aku datang dari sana, dan Jibril bagi tahu satu benda. Wahai Muhammad, umat kamu yang selawat pada Nabi, Allah selawat pada dia. Nabi ni dengar je satu kelebihan yang umat dia dapat, dia sujud syukur pada Allah. Bukan sebab kita selawat pada Nabi, tak. Sebab Allah nak kita mendapat selawat dari Allah. Dan bila Nabi dengar, Nabi sujud syukur bagi pihak kita. Maka sebab tu marilah
Kita bila selawat, jangan hanya melepaskan selawat, tetapi penuhkan dalam dada kita perasaan sayang, mengharapkan syafaat daripada Nabi pada hari akhirat nanti. Ramai yang marah kan, kata selawat cepatlah ni, syarah lagi dah tuan-tuan. Perlahan-lahan kita berbincang insya-Allah. Kan? Ramai yang kata, saya kan ajak selawat tadi, tiba-tiba duk ceramah lagi. Bila nak selawat? Tuan-tuan, perlahan perbincangan kita ni insya-Allah. Baik, jom kita selawat sama-sama. Boleh ke? Boleh. Kalau tuan-tuan tak boleh, bagi tahu je. Saya skip je insya-Allah ya. Sebab nak ambil berkat tuan-tuan. Ya. Dan biasa selawat juga mesti perasaan yang gembira kerana kita menjadi umat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falikh bin Aybar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Mattusalah bin Akhnukh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sid bin Adam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Amma ba'd. Saya tadi saja mengajak kita supaya setidaknya kita pernah membaca nasab Nabi sampailah ke Nabi Adam, dan saya bersandarkan kepada riwayat Ibnu Hisham daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai daripada Ibnu Ishaq Al-Mutallibi. Harapan kita sama, sebab kita baca malam ni je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan baca ketika tasyahud akhir nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Tak payah tuan-tuan ya. Ini untuk kita punya perbincangan kita sahaja. Baik, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih tuan pengurusi saya di majlis, tuan pengurusi surau kita. Mana? Ustaz ni, masya-Allah. Oh, imam juga ya. Tim ahli jawatan kuasa surau, barisan kepimpinan setempat, seterusnya yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih. Tentunya perbincangan kita tak lama lah kan. Takkanlah ya. Walaupun ceritanya Isra' wal Mi'raj, saya ada mungkin sebab kita berada pada bulan Syaban kebetulannya. Jadi biasanya Isra' Mi'raj tu kita cerita pada hujung bulan Rejab. Jadi mungkin kalau tak salah kita pun ada 14 hari lagi tak sampai untuk masuk ke bulan Ramadan. Jadi saya mohon izin agaknya saya cuba mengkolaborasikan apa yang berlaku pada Isra' Mi'raj sebagai teras perbincangan, namun tentunya juga apa yang kita patut faham ketika pada bulan Syaban
Dan yang paling penting, kalau sempat juga kita akan bercakap tentang tentunya isti'dad Ramadan, persiapan Ramadan. Boleh begitu ke tuan-tuan? Allah baik sungguh. Mudahnya berbincang, ya Allah, kan? Sebab tuan-tuan kata boleh, tuan-tuan tak risau ke? Kalau Isra' Mi'raj pun dah satu bab. Tiba-tiba masuk pula Sya'ban, tiba-tiba prepare untuk Ramadan, pukul berapa kita nak habis? Tapi nampaknya tuan-tuan macam tak risau langsung, kan? Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu, oleh kerana masa kita tidak banyak, namun kita nak mengambil pengajaran, saya memilih untuk mengambil intipati sahaja. Ya, tak sempat satu-satu. Bahkan mungkin tuan-tuan akan rasa tak puas hati sebab macam tak naik burak pun. Kan? Tak ada pun burak, Isra' Mi'raj mesti naik burak, kan? Sebab kalau satu demi satu mungkin dia akan jadi panjang sangat. Kalau kita masuk melalui tafsir juga panjang. Kalau kita melalui sirah juga melalui panjang. Kalau kita masuk melalui hadis juga menjadi panjang. Maka saya cuba mengkompres seperti ambil minyak zaitun yang kita buat cold press, biar dia keluar pati dia insya-Allah, dan pati itu kita ambil sama-sama insya-Allah, kita bawa ke Sya'ban yang tinggal 14 hari. Yang penting ya Allah temukan kami dengan Ramadan. Kesan daripada Isra' Mi'raj ada walaupun kami masuk dalam bulan Ramadan. Begitu harapan saya, insya-Allah. Boleh? Saya suka tuan-tuan sebab Isra' wal Mi'raj dari segi fakta berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Tak payah cakap, semua orang tahu. Sebab tu saya bila nak cerita Isra' Mi'raj rasa lemas tuan-tuan. Saya nak cakap, semua tahulah. Tahun ke berapa tadi tuan-tuan? Tengok, nak cakap apa lagi tuan-tuan? Semua tahu, Masya Allah. Betul. Jangan saya sebut je satu dalam hadis Bukhari, Nabi duduk di rumah Ummu Hani, kemudian terbuka, kemudian Nabi diangkat oleh Jibril dan malaikat lain diletakkan di Zamzam. Apa berlaku lepas tu? Tengok, nak cerita apa lagi tuan-tuan? Apa benda lagi? Sebab tu jangan ceramah pada orang tahu. Muzakarahkan insya-Allah. Jadi oleh kerana saya tak berniat untuk mengulang data fakta, maka kerana itu macam saya katakan kita ambil kesimpulan. Tahun ke berapa tadi tuan-tuan? Tak, 10 ke 11 ya? 10 ke 11? Masya Allah. Tengok, saya dah keliru. Tuan-tuan tak keliru sebab tuan-tuan Masya Allah, Allah bagi kelebihan ya. Manusia ni betul lah sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu faruba muballighin aw amin sami'in. Allah beri cahaya pada orang yang mendengar dari kami menyampaikannya seperti mana yang didengar, tapi ingat berapa ramai orang yang disampai itu lebih cerah daripada orang menyampai. Betul kan tuan-tuan? Janganlah tuan-tuan, kadang-kadang janganlah berterus terang sangat, ambil hati penceramah tuan-tuan. Ada botol tu memang kami corah lagi, masya-Allah. Memang betul hadis Nabi, tapi ambillah hati. Tak apa ustaz, lebih kurang kita kan sedap sikit kan. Baik, tapi itulah hakikat Nabi cakap kan. Baik. Kemudian oleh kerana tahun ke-10 kenabian, nama tahun ke-10 kenabian ini kalau kita baca dalam kitab sirah, jadi ceritanya Isra' Mi'raj berlaku pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian ada nama lain. Tahun ke-10 kenabian tu ada nama khusus, dan namanya adalah tahun duka cita atau tahun kesedihan. Mungkin kalau saya terjemah duka cita tak sampai lagi mesej. Sebab dalam bahasa Arab, balaghah Quran, apabila Allah nak sebut sedih, Allah sebut haznu. Dalam Quran kalau kita cari, Allah bila sebut sangat-sangat sedih, Allah kata huznu. Dia ubah daripada baris atas ke baris depan. Maka tahun itu ulama sejarah menamakan dia sebagai tahun bersangatan kesedihan kepada Nabi. Itu maknanya mesej awal yang kita kena sedar bila kita nak bercerita tentang Isra' Mi'raj. Apatah lagi kita umat Nabi. Kita bukan orientalis yang mengkaji sirah Nabi yang dia hanya nak tahu, tak ada perasaan. Tetapi bila kita bawa perasaan, mukaddimahnya adalah tahun ke-10, tahun duka cita yang berlaku pada Nabi. Nabi siapa? Nabi kita. Tentulah perasaan kita, ada satu perasaan dalam hati kita. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya cadang, ni cadangan saya, tuan-tuan berhak untuk menolak. Saya boleh skip je. Saya cadang nak baca satu doa. Kalau tuan-tuan setujulah.
Tapi doa ni maksudnya kita baca sama-sama. Bukan saya baca, tuan-tuan amin. Boleh ke? Ha? Ya Allah. Baik sungguh tuan-tuan. Tempat lain tak boleh. Sebab kan kata tadi yang maghrib kita doa panjang-panjang Ustaz baca tadi tak makbul ke? Okey tuan-tuan. Tambah saja. Boleh kan? Boleh. Baik. Jom kita baca. Cuma sebelum baca ni tuan-tuan, tahun ke-10 tahun duka cita. Sangat duka cita. Dan saya yakin sambil kita berbincang ni, kita juga ada melalui fasa-fasa duka cita dalam kehidupan. Dan kita nak berjaya insya-Allah dengan duka cita yang kita ada. Maka sebab itu saya bercadang untuk memilih doa ini. Dan kita baca sama-sama insya-Allah. Boleh saya buat penerangan sikit tentang doa? Saya bila tuan-tuan angkat tangan dah mula rasa bersalah kan, macam tadilah kan. Dia angkat ni nak kata doa, nak ceramah lagi. Dah sekejap saya bagi penerangan sikit tuan-tuan. Boleh ke? Boleh. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Manusia ni ada beberapa jenis kategori dengan masalah. Ada orang dia terperangkap dalam masalah, dia tak boleh keluar daripada masalah. Kadang-kadang sampai mati dalam masalah. Kategori pertama. Kategori kedua, dia terperangkap dalam masalah dan dia mampu keluar daripada masalah. Kalau saya nak supaya macam kita take it personal doa ni tuan-tuan, kita nak berada pada kelompok mana? Ya? Kita nak berada pada kelompok mana? Ha? Dua. Saya ada masalah. Sebab doa ni adalah untuk kelompok ketiga. Ha? Jadi macam mana tu? Okey, kelompok ketiga ialah orang yang terperangkap dalam masalah. Dia bukan sekadar keluar. Sebab kedua, masuk, keluar. Mungkin masuk balik, keluar balik. Tapi yang ketiga adalah dengan sebab masalah yang ditimpa itu menjadi dia cemerlang. Seolah-olahnya kalau tak masalah tu dia tak akan jadi cemerlang. Jadi ni kelompok ketiga. Jadi tuan-tuan memilih kelompok berapa? Alhamdulillah mudahnya berunding, masya-Allah ya. Setengah orang ditentak-entak meja, dua esei nak, dua juga apa jadilah dia kata. Baik, masya-Allah. Baik, kalau macam tu tuan-tuan, kalau itu memang sesuai sangat untuk kita. Dan kalau tuan-tuan rasa sekarang saya tak ada masalah apa, esei okey je. Mungkin esok kita tak tahu tuan-tuan. Atau paling tidak mungkin pasangan kita, mungkin anak kita sedang timpa masalah. Masalah ni tuan-tuan sama ada rumah tangga, diri, rezeki. Baik, doa ni sangat sesuai. Dan kemudian sebab doa ni tuan-tuan, dia turun kata Nabi. Okey, tuan-tuan tengok buat reference ya. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Kalau tuan-tuan rasa susah nak cari Musnad Ibn Mardawai, tuan-tuan boleh tengok At-Tafsir bil Ma'thur, Ad-Durrul Manthur, At-Tafsir bil Ma'thur Imam Suyuti. Ketika dia syarah kisah Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf pernah kena iniaya kan tuan-tuan? Apa dia kena buat? Dimasukkan ke dalam telaga. Ya, telaga. Betul tuan-tuan dapat gambaran ni? Baik, mungkin tuan-tuan bertanya kenapa saya masuk pertama doa ini saya nak bawa sebab untuk makluman tuan-tuan, surah Yusuf turun pada tahun kedukecitaan. Surah Yusuf yang kita baca itu kisahnya Allah turunkan pada tahun ke-10 kenabian, tahun dukacita ni. Jadi kita bagi masuk dulu dia punya kata apa dia, elemen-elemen sama tu supaya nanti saat kita mengambil intipati kita tak dapat detail, kita dah mendapat pengajaran sebab kita nak bawa ke dalam Ramadan. Kita sedang berada pada dah masuk ke 16 hari bulan Syaban. Baik, semua yang dikasihan, baik doa itu diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib yang bercerita, Nabi cerita dan di hujung kalimat tu Nabi sebut apa dia? Alidhu bihadhil kalimat. Kamu kena selalu baca doa ni. Sebab doa ini hanya dibaca oleh golongan mustafi, orang-orang terpilih.
Jadi kita harap malam ni, ya Allah, dengan sebab majlis ni, pihak surau kita, penganjur kita berusaha mengadakannya. Paling tidak, wahai Allah, kami terpilih untuk membaca doa ini sebab apapun masalah yang kami sedang hadapi ketika ini, menjadikan dia menjadi cemerlang, bukan sekadar kami keluar daripada masalah ini. Baik, sekarang jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya tak tukar pada kami tahu. Jadi kalau tuan-tuan memang berbesar hati, tuan-tuan sebut amin je lah. Maknanya amin untuk saya. Tapi tuan-tuan tak dapat lah. Jadi kena ikut ya. Boleh aja? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun al-maknun maknun ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi tuan-tuan, sebab kita tahu malam tadi, malam nisfu Sya'ban, Allah menetapkan antaranya rezeki pada seseorang. Dan kami minta pada malam kedua daripada malam tadi, sebab malam tadi juga kita minta, insya-Allah. Maka pada malam ni, sebab kita minta sangat semua yang dikasihkan. Yang pertama, bila saja kami terperangkap dengan masalah macam Nabi Yusuf, maka mesti ada farajan, makhraja, mesti ada solusi penyelesaian. Jangan biarkan kami terperangkap di jalan mati, wahai Allah. Kemudian bila rezeki pula, sebab Nabi Yusuf kemudian dia tak balik, dibawa oleh orang keluar ke kampung. Sebab kalau Nabi Yusuf tu agak-agaknya balik ke kampung, apa jadi? Adik-beradik dia buat lagi, tak ada sudahnya. Tetapi dia bawa sampai ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf menjadi penguasa kerajaan Mesir. Baik, semua yang dikasih sekalian, maka di sana adanya kekayaan yang luar biasa. Sebab kita nak, dan Nabi minta kita, terutama usia kian tua, Nabi mintalah Allah lapangkan rezeki kita, terutama ketika umur kita kian tua, supaya kita tak risau terhadap dunia kita. Ada orang yang sampai tua terpaksa fikir, ya Allah, macam mana ni nak bayar rumah, tak habis bayar lagi. Baik, semua yang dikasih sekalian, doa ni kita harap Allah dengar dan Allah perkenankan seperti mana Allah perkenankan kepada Nabi Allah Yusuf. Baik, semua yang dikasih sekalian, oleh kerana saya dah berjanji bukan nak bawa dia punya kronologi secara betul. Kerana Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, memang kalau kita nak faham, kita kena tengok sebelum, semasa, selepas. Baru kita akan dapat sedikit kefahaman terhadap Isra' wal Mi'raj. Kita tahu bahawa sebelum Isra' wal Mi'raj berlaku tahun kedukecitaan. Baik. Ada satu benda yang pada saya, mesej penting kenapa Allah jadikan kepada Nabi asra bi abdihi. Ya, kenapa Allah kata memperjalankan di pada waktu malam hari? Ya, cuba kita terjemah sama-sama tuan-tuan supaya nampak. Subhana maknanya adalah Maha suci. Betul kan? Apa maksud Maha suci tuan-tuan? Tuan-tuan mesti macam tak selesa kan? Kamu lah benda basic sangat nak ditanyanya, ya Allah Maaf saya. Okey. Saya orang kata gerak sekali dengan kefahaman kita. Maha suci bermaksud adalah maha suci Allah daripada sebarang perkara yang tak layak bagi Allah. Itu maksudnya subhanallah yang katanya. Subhanallah. Kita sedang menyucikan Allah
Bukan Allah itu kotor, maha suci, tetapi dikotorkan oleh apa yang tak layak bagi Allah. Apa yang tak layak bagi Allah, tuan-tuan? Satu kesimpulan je. Apa yang tak layak bagi Allah? Kita berbincang je, tuan-tuan. Kita bukan ramai sangat dalam surah ni kan. Apa yang tak layak bagi Allah? Bagi satu perkataan. Tidak layak Allah bersifat dengan sifat makhluk. Tu je. Simple je. Sebab tu bila kita subhanallah, subhanallah, kita menyucikan Allah daripada perkara tak layak. Maka Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan subhana, sebab dia adalah zikir spontan, supaya kita sedar bahawa ada benda yang kita tak boleh ada pada Allah, sebab dia adalah tak layak, sebab itu adalah sifat makhluk. Maka kita sebut subhanallah. Baik, kita tak nak itu, walaupun macam saya katakan tadi, seronok kalau saya tengok dalam kupasan ulama tafsir, kenapa mulakan dengan subhanalladzi asra, tak mulakan dengan alhamdulillahilladzi asra, kenapa tak mulakan dengan tabarakalladzi asra, tapi dimulakan dengan subhanalladzi asra. Kat situ saja saya pernah dengar, belajar dengan seorang guru, dia sebut subhanalladzi, sebelum disyarah dia dah menangis dah, masya-Allah. Kenapa? Sebab betapa sampainya pada kalimat subhanallah, belum asra lagi. Asra ni makna apa, tuan-tuan? Isra tu maknanya apa? Just untuk supaya berbincang, bukannya saya nak test, tak tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, saya kena buat disclaimer. Dia nak test kita pula datang sini ya. Surau dia apa tadi? Surau birin. Kita azim lagi besar. Dak. Apa tadi? Saya nak tanya tadi. Apa makna asra? Asra ni tuan-tuan, maknanya adalah, sebab Isra ya, makna Isra ialah perjalanan di waktu malam. Jadi orang Arab ni di kelas 2 kan. Kalau siang dia tak panggil Asra, malam saja dia panggil Asra, Isra. Jadi Isra tu dah memang maknanya perjalanan malam. Maknanya bila sebut je subhanalladzi asra, maknanya itu memang perjalanan malam, bukan perjalanan waktu siang. Terus faham di kalangan orang Arab. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sekarang kita nampak ada satu kejanggalan. Sebab kalau dah memanglah asra itu jalan malam, kenapa ada lailan? Kenapa ada lailan? Sebab dah memang faham dia adalah jalan waktu malam. Kalaulah subhanalladzi asfara bi'abdihi, yang memperjalankan, sebab tak kira malam dan siang, baru ada lailan. Tetapi asra dah memang waktu malam, tiba-tiba Allah kata lailan. So apa makna lailan di situ? Semua yang saya kasih sekalian untuk tujuan perbincangan. Kaset. Masuk waktu dah. Sila.